Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid. Apa khabar? Okey, hari ini bertemu lagi dengan Cikgu Tuan Juhaida untuk subjek kimia. Untuk hari ini kita akan belajar larutan piawai. Murid-murid tahu apa itu larutan piawai? Jom ikut cikgu. Baiklah, bertemu lagi dengan Cikgu Tuan Juhaida. Okey, kita akan mempelajari topik larutan piawai. Okey, larutan piawai ini adalah salah satu subtopik daripada bab asid, base dan garam dalam subjek kimia. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita ketahui dahulu takrif untuk larutan piawai. Larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Dalam penyediaan larutan piawai ini, jisim zat terlarut dan isi padu air suling merupakan dua parameter yang mesti diukur dan disukat dengan tepat. Jom kita tengok lebih lanjut bagaimana untuk kita menyediakan larutan piawai ini. Okey, baiklah. Okey, hari ini kita akan sediakan larutan piawai daripada bahan pepejal. Okey, tugasan kita ialah menyediakan 250 cm padu larutan piawai kuprum 2 sulfat dengan kepekatan 1 mol desimeter padu. Bahan dan radas yang diperlukan ialah air suling, pepejal kuprum 2 sulfat, kertas turas, penimbang elektronik, corong turas, kelalang volumetrik 250 cm padu, penitis, botol pencuci, bikar 250 cm padu dan rut kaca. Okey, gambar yang disediakan menunjukkan alat radas yang diperlukan untuk eksperimen ini. Cara kerja untuk melakukan eksperimen ini ialah, okey, murid-murid, kita sudah ketahui kepekatan dan isi padu untuk larutan piawai yang ingin kita sediakan. Jadi, untuk pertama sekali, kita perlu mengetahui berapa jisim kuprum 2 sulfat pepejal yang diperlukan untuk menyediakan larutan piawai ini. Untuk mengetahuinya, kita menggunakan dua formula mencari bilangan mol dan mencari jisim. Okey, formula yang pertama yang boleh digunakan ialah N sama dengan MV per 1000. Okey, murid-murid boleh rujuk pada paparan di skrin ya. Okey. N sama dengan MV per 1000. Okey. N ialah bilangan mol, M ialah molariti, V ialah isi padu. Okey. M telah diberi 1.0 mol desimeter padu, manakala V ialah 250 cm padu. Okey. Bilangan mol yang diperolehi dalam pengiraan ini ialah 0.25 mol. Okey, setelah kita ketahui bilangan mol, okey, maka kita perlu mencari jisim. Okey, dengan menggunakan rumus bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar untuk kuprum sulfat. Okey, bilangan mol yang kita kira tadi ialah 0.25 mol. Okey, jisim adalah yang kita nak cari, manakala molar mass ataupun jisim molar untuk kuprum sulfat ialah 160. Okey, maka jisim yang diperlukan dalam eksperimen ini ialah 40 gram. Okey, murid-murid perlu menimbang jisim 40 gram kuprum sulfat ini menggunakan penimbang elektronik. Okey, dan memasukkan ke dalam bikar. Okey, kemudian ditambahkan dengan 100 cm padu air suling. Okey, murid-murid perlu kacau campuran tersebut sehingga semua zat larut sepenuhnya di dalam air. Okey, kacau dengan menggunakan rut kaca. Okey, pindahkan larutan ke dalam kelalang volumetrik 250 cm padu melalui corong turas. Okey, langkah seterusnya ialah bilaskan dengan air suling. Pastikan semua air bilasan dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik tersebut. Alihkan corong turas. Tambahkan air suling sehingga paras larutan menghampiri tanda senggatan pada kelalang volumetrik. Dengan menggunakan penitis, tambahkan air suling secara perlahan-lahan sehingga aras meniskus tepat segaris dengan tanda senggatan pada kelalang volumetrik.
Kemudian tutupkan kelalang volumetrik tersebut dengan penutup dan goncangkan sambil terlangkupkan kelalang volumetrik itu beberapa kali sehingga larutan menjadi sebati. Okey, di skrin itu ada menunjukkan gambar rajah penyediaan larutan piawai daripada bahan pepejal tersebut. Okey, selamat mencuba. Kita akan lihat video selepas ini. Terima kasih.